Drama khas daripada pelajar Fakulti Seni Gunaan Kreatif, Drama dan Teater Unimas yang bertajuk Angkara. Skrip oleh Nur Aimi Alia. Kedengaran bunyi telefon pintar Cikgu Anissa memecah kesunyian di waktu malam yang hening. Cikgu Anissa yang sedang bersiap-siap untuk tidur menjawab panggilan tersebut. Hello? Assalamualaikum, Puan. Kenapa ya call malam-malam ni? Cikgu, Iqmal, Cikgu. Ya, Puan. Kenapa dengan Iqmal? Iqmal dah tak ada, Cikgu. Ya Allah! Kenapa ni? Apa jadi? Puan kat mana sekarang? Hospital, Cikgu. Kejap ya, Puan. Nanti saya datang. Setibanya di hospital, Cikgu Anissa bersama Cikgu Maria bergegas menuju ke Puan Siti yang sedang menangis terisak-isak. Kelihatan dua orang anggota polis mendekati Cikgu Anissa dan Puan Maria. Maaf mengganggu, Puan. Diharapkan Puan dapat bertenang. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari sebab pelakunya. Tim kami sedang menjalankan siasatan di tempat kejadian. Kenapa ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Mangsa ditemui mati di tempat kejadian dan mangsa terjatuh dari tempat tinggi. Kami masih menjalankan siasatan. Kemungkinan mangsa ditolak atau bunuh diri. Hah? Bunuh diri? Anak saya tak mungkin bunuh diri. Hidup kami dah senang. Kenapa dia perlu bunuh diri? Sabar, Puan. Kita masih tidak tahu perkara sebenar. Biarkan polis menjalankan tugas mereka dan saya yakin Iqmal tak akan bunuh diri. Semua tidak dapat menahan air mata yang jatuh. Satu-satunya anak yang menjadi kebanggaannya pergi meninggalkan seorang ibu di dunia ini. Cikgu Anissa dan Cikgu Maria juga tidak dapat menahan air mata mereka. Anak murid yang disayangi pergi meninggalkan mereka buat selama-lamanya. Kedengaran suara garau menyoal siasat beberapa orang suspek. Cik, sewaktu kejadian berlaku, Cik berada di mana? Saya duduk di bilik rumah saya. Mangsa ada bagi apa-apa ucapan terakhir kat Cik? Tiada. Siang tu kami hanya pergi makan sama-sama. Ada rapat ke dengan mangsa? Kami cuma kawan biasa. Kawan sekelas. Saya hanya pernah beberapa kali sahaja makan dengan dia. Saya dengar adik suka kacau mangsa. Nampaknya hubungan kamu berdua tu tidak begitu baik. Saya memang tak suka dia sebab dia miskin. Tapi saya taklah kejam mana pun sampai jadi macam ni. 8 bulan yang lepas, sesi persekolahan bermula seperti biasa. Cikgu Anissa merupakan cikgu baru di SMK Sri Kenanga memasuki kelas pertamanya, kelas 3 Zarkali. Bangun! Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Semua duduk. Ada sesiapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa satu meja tu kosong? Iqmal, cikgu. Itu tempat duduk Iqmal. Tapi dia tak ada pula. Kenapa dia tidak hadir? Entahlah, cikgu. Saya pun tak tahu. Baiklah. Tidak mengapa. Sebelum kita mulakan kelas, cikgu hendak memperkenalkan diri dahulu. Cikgu merupakan cikgu baru yang akan mengajar kamu semua subjek sejarah. Nama cikgu Anissa binti Ramli. Boleh panggil saya Cikgu Anissa. Selamat berkenalan semua. Sesi pengajaran dan pembelajaran pun bermula. Selepas beberapa minit kemudian, seorang murid mengintai dari luar jendela kelas. Siapa kamu? Kenapa duduk di luar? Itulah Iqmal, cikgu. Dia tu budak kelas kita orang. Budak miskin ni? Kenapa kau datang sekolah? Baik kau tolong mak kau je jual kuih. Senyap semua! Kamu Iqmal? Kenapa kamu datang lambat? Tak apalah. Baiklah semua, boleh kita sambung kelas kita sekarang? Iqmal, pergi duduk ke tempat kamu.
Loceng berbunyi menandakan tamatnya waktu kelas yang pertama. Mata Cikgu Anisa meliar-liar mencari kelibatan Ikmal di kantin. Kelihatan Ikmal duduk bersendirian di tepi longkang berdekatan dengan kantin. Ikmal, kenapa kamu duduk di sini? Kamu udah makan? Belum cikgu. Saya tak ada duit nak makan. Duit yang mak bagi ni tak cukup. Ya Allah. Mari ke cikgu, kita makan sama-sama. Cikgu Anisa dan Ikmal makan berhadapan di meja kantin. Cikgu Anisa melihat Ikmal makan dengan begitu gelojoh sekali. Lepas ni, kalau waktu rehat, Ikmal nak tak makan sekali dengan cikgu? Ikmal hanya mengangguk-angguk sambil makan dengan gelojoh. Cikgu Anisa tersenyum. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Loceng berbunyi menandakan waktu rehat sudah tamat. Hai, Assalamualaikum. Maria! Maafkan saya. Waalaikumsalam, Cikgu Maria. Cikgu Anisa dan Cikgu Maria berbincang mengenai hal Ikmal dan kisah hidupnya yang serba kekurangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengaran suara Cikgu Anisa memberi salam di hadapan rumah papan yang usang. Tak ada orang kot. Macam tiada siapa di rumah. Jomlah balik. Esok kita datang balik. Waalaikumsalam. Ya, siapa ya awak berdua? Oh, Puan Siti. Ibu kepada Ikmal? Kami Cikgu Ikmal di sekolah. Ikmal ada? Oh, cikgu-cikgu Ikmal rupanya. Mari masuk. Maaf, saya tak kenal cikgu berdua. Maaf. Saya pun lupa nak memperkenalkan diri. Saya Cikgu Anisa. Dan ini Cikgu Maria. Oh, apa hajat cikgu berdua kemari? Kami ke sini nak tengok keadaan Puan dan nak menceritakan sedikit pasal Ikmal di sekolah. Kenapa cikgu? Ikmal ada buat salah ke? Taklah. Bukan begitu. Sebenarnya tujuan kami datang ke sini juga nak membantu Puan dan Ikmal. Jangan risau Puan. Saya akan memberi perhatian lebih kepada Ikmal. Berkenaan soal duit, kami akan fikirkan macam mana hendak tolong Puan dan Ikmal. Ikmal masih kecil. Belum tiba masanya untuk dia bekerja. Saya dengar dia juga banyak buat kerja-kerja sampingan selain bekerja di warung. Saya akan bantu dia dalam pembelajarannya supaya dia tidak ketinggalan dan mampu menjadi anak yang berjaya. Saya diuji begitu berat sekali. Kadang-kadang saya jatuh sakit, cikgu. Ikmal yang berusaha untuk mencari duit. Saya tidak memaksa dia. Tetapi tiada siapa yang boleh membantu saya selain dia. Saya bukan ibu yang baik, cikgu. Budak macam Ikmal tu lebih baik fokus pada pelajarannya. Lagi-lagi tahun ni dia akan menghadapi PT3. Puan jangan risau ya. Maafkan saya kerana menyusahkan cikgu berdua. Saya sendiri buntu. Saya tidak mempunyai siapa-siapa untuk membantu kami. Tidak mengapa Puan. Ini memang tanggungjawab kami. Beberapa hari kemudian, Cikgu Anisa kembali ke rumah Ikmal. Mereka mempunyai idea untuk membantu Ikmal dan ibunya. Mereka menghadiahi Ikmal sebuah telefon pintar untuk memudahkan Puan Siti berniaga kuih muih di atas talian. Dalam kesibukan itu, Ikmal masih boleh fokus dalam pelajarannya. Beberapa bulan kemudian, hidup Ikmal dan ibunya semakin stabil. Hari keputusan peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 akhirnya tiba. Semua pelajar tingkatan 3 berkumpul di Dewan Sekolah menanti dengan penuh debaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah tiba waktu yang dinantikan oleh semua pelajar. Pada tangan saya ini, ada keputusan mereka yang mendapat straight A's, iaitu sebanyak 10 orang pelajar. Baiklah, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya akan umumkan nama pelajar-pelajar tersebut. Yang pertama, Muhammad Ikmal bin Zakaria. Sesuatu keputusan yang sangat tidak dijangkakan. Ikmal tidak pernah tersenarai pun sebagai calon pelajar cemerlang di sekolah itu. Kemiskinan bukan penghalang untuk dia berjaya. Rezeki itu tidak pernah tersalah alamat.
Iqmal berjalan menuju ke pentas untuk mengambil slip keputusan peperiksaannya. Kelihatan riak muka Puan Siti penuh dengan kegembiraan. Tidak ketinggalan juga 2 orang cikgu yang sentiasa membantu Iqmal. Cikgu Anisa dan Cikgu Maria yang tidak lekang daripada senyuman. Tahniah Hikmal. Cikgu tumpang gembira atas pencapaian kamu. Betul tu cikgu. Saya bersyukur sangat diberi peluang bertemu dengan Cikgu Anisa dan Cikgu Maria. Kalau bukan atas bantuan kamu berdua, Iqmal tidak akan mendapat keputusan yang baik begini. Dan saya pun tidak akan mampu untuk berniaga seperti sekarang. Cikgu Anisa menunggu sahabatnya, Cikgu Maria yang sedang disoal siasat dalam bilik soal siasat. Encik, kita kena tutup kes ni. Ini arahan daripada pihak atasan. Tiada bukti yang ini menunjukkan kes bunuh. Kita tutup kes ni sebagai kes bunuh diri. Kes ni masih tidak selesai. Kita ada lagi masa untuk mencari pembunuhnya. Tapi ini arahan daripada pihak atasan. Kalau encik tak nak dengar nanti... Ini kes pasal anak murid saya ke? Kenapa pula kes ni nak ditutup sebagai kes bunuh diri? Sudah ada bukti yang cukup ke? Kejap ya, Cik. Beberapa hari kemudian, di rumah Cikgu Maria. Nisa, jom pergi makan. Nisa, buat apa kat sini? Jomlah kita pergi makan. Apa ni Maria? Mana awak dapat duit banyak-banyak ni? Awak buat apa dengan duit ni? Puan Latifah? Ni bukan atas nama Mak Mila ke? Nisa, kejap. Awak kena dengar penjelasan saya. Jangan kata ini ada kena-mengena dengan kematian Iqmal. Ya, hari tu Puan Latifah ada cari awak. Dia kata dia nak berbincang dengan awak pasal kes ni. Apa semua ni? Maria, baik awak jujur dengan saya. Awak nak simpan sampai bila semua rahsia ni? Maafkan saya, Nisa. Maafkan saya. Semua salah saya. Kalau saya jujur dari awal, benda ni tak akan berlaku. Awak tahu siapa pembunuhnya? Siapa Maria? Cakap! Mila anak Puan Latifah. Anak murid kelas awak. Cikgu Anisa jatuh tersungkur. Lututnya lemah, seperti tidak percaya yang dikatakan oleh Cikgu Maria. Saya kecewa dengan awak, Maria. Rahsia sebesar ini awak simpan semata-mata sebab duit? Oh, bukan Maria yang saya kenal. Cikgu Anisa berlalu pergi dengan penuh kekecewaan. Manusia menjadi buta untuk membuka kebenaran hanya kerana duit. Oleh sebab itu, Cikgu Anisa bertekad untuk bertemu dengan Puan Latifah dan Mila. Orang yang bersalah perlu mengaku bersalah. Dia perlu menuntut bela kematian anak muridnya. Cikgu Anisa mengajak Puan Latifah dan Mila untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. Assalamualaikum, Puan. Jemput duduk. Hai, Mila. Kenapa ya nak jumpa kami berdua? Ada hal yang mustahak sangat ke? Tahu kan, saya ni orang busy. Saya malas nak berdolak dalih lagi. Saya terus terang je. Mila, boleh cikgu tahu Mila di mana semasa kejadian berlaku? Kejadian apa ni? Jangan buat-buat tak tahu, Mila. Tak apa, jawab je. Cikgu terima apa-apa jawapan. Cikgu, jangan nak macam-macam ya. Cukuplah anak saya disoal siasat oleh polis. Sekarang ni, cikgu pula nak tanya dia macam-macam. Mila, cikgu tahu awak budak yang baik. Awak selalu dengar cakap cikgu. Awak suka berkawan dengan Iqmal. Awak pun mesti tak sangka benda ni boleh berlaku. Sebenarnya... Pada malam kejadian, Iqmal hendak mengambil angin, lalu dia pergi ke bangunan tinggi, tempat biasa yang dia selalu pergi. Tiba-tiba, kedengaran suara perempuan menangis dan dipujuk oleh seseorang. Iqmal terkejut bahawa perempuan yang dilihatnya itu adalah Mila dan yang memujuk Mila adalah Riana. Mila, janganlah macam ni. Mungkin ni bukan rezeki awak. Awak jangan sedih-sedih, okey? Saya sedih dengan parents saya, Riana. Ayah saya sanggup pukul hanya sebab saya tak dapat apa yang dia impikan.
Tengoklah ni. Habis bengkak badan-badan saya. Mak saya bayar private tutor mahal-mahal. Tapi saya tak berjaya pun. Saya anak yang tak guna. Mila? Rihanna? Ha? Sebab kau lah aku jadi macam ni. Kalau kau tak kena tolong dengan Cikgu Anissa, kau takkan pandai macam ni. Kau rebut tempat aku, Ikmal. Patutnya, aku yang jadi pelajar cemerlang. Hati-hati. Kalau awak silap langkah, jatuh kamu berdua. Mila, dadahlah. Janganlah gaduh lagi. Mila mula menarik kola baju Ikmal. Mila seperti dirasuk. Kemarahannya terhadap Ikmal membuak-buak. Tanpa disedari, Mila dan Ikmal tersilap langkah, membuatkan Mila tertolak Ikmal ke hujung bangunan dan sempat bergayut. Mila! Rihanna! Tolong saya! Ikmal! Cikgu Anissa terkejut mendengar pengakuan Mila. Akhirnya, persoalan selama ini menemui jawapan. Cik Mila, mari ikut saya ke balai. Kejap. Kau nak bawa anak aku ke mana ni? Aku dah bayar semua supaya kamu tutup kes ni. Tak cukup lagi ke? Mila pun Mila? mengikut Encik Mila, Zahir bersama jangan tinggalkan anggota Mami. polis yang lain. Dia sedar dia bersalah. Walaupun dia berharap selama ini kebenaran diketahui. Tapi dalam masa yang sama, dia takut. Kehadiran Cikgu Anissa telah memujuknya untuk memberi kekuatan kepada dirinya. Maafkan saya, Ikmal. Saya bukan kawan yang baik seperti yang awak sangka. Saya pengecut. Saya harap dengan ini akan dapat membalas kejahatan saya terhadap awak. Semua ini berlaku angkara saya. Semoga tenang di sana, sahabat.